Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ni kita sambung bacaan kita dari surah Hud. Bermula dari ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Hei, kenapa Abi tak mengajar? Gini. Aziz nak alipur yang Abi. Nanti. Abdul Aziz, ada homework dah hari ni? Ada kan? Ada. Okay. Cepat homework, nanti teacher tanya. Okay, cepat. Balik. Tak nak. Balik cepat. Abi nak mengajar. Tak nak pergi school. Okay, cepat. Cepat. Baring, tidur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita sambung lagi surah Hud. Ayat-ayat terakhir ni memang kita baca pun berasa berat, ada maknanya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, syayyabatni Hud wa akhawatuha. Aku ni baca surah Hud sampai naik uban kerana takut dan bimbangnya, beratnya apa yang ada dalam surah Hud. Kerana dia telah menceritakan tentang perjalanan umat terdahulu yang dibinasakan. Kemudian Allah Ta'ala menggambarkan pula perjalanan manusia di hari akhirat. Jadi patut dan padanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban baca surah Hud. Kita yang tak beruban berasa seronok je duk baca. Dah, hak lagu, tukar lagu juga, tarik juga. Ayat kita baca tengok, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Oh, orang baca famous ayat ni kan. Tapi sebenarnya ayat ni berada dalam surah Hud, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa, bukan berasalah, Nabi sampai beruban bila baca surah ni. Baik, sebelum daripada kita sebut hari ni hak kita baca, semalam ada persoalan. Antara yang menyebabkan berat kepala duduk fikir ni adalah cerita semalam tentang Allah Ta'ala kata manusia ni sudah ditentukan, ada yang bahagia, ada yang celaka. Jadi ada yang bertanya, macam mana kalau begitu tak acilah, macam tu seolah-olah apa guna kita beramal kalau benda tu dah ditakdirkan. Mungkin orang tu pula beramal, daripada dia beramal ni dia buat baik, tapi takdir dia rupanya Allah Ta'ala tentukan dia ni ahli neraka, maka mati dalam keadaan su'ul khatimah, masuk neraka. Ataupun orang tu tak beramal pun, kemudian beramal dengan dia mati masuk syurga. Pertama, soalan yang sama dah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut dah hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang soalan yang sama, sehingga sahabat kata kalau macam tu tak perlulah kita beramal, kalau semua dah ditentukan. Nabi pun jawab, la, i'malu, beramal, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dipermudahkan untuk apa dia diciptakan. Maknanya jangan. Mari nanti rosak, nanti gambar. Maknanya kalau dia ni Allah Ta'ala tentukan sebagai ahli syurga, Allah permudahkan bagi dia amalan ahli syurga. Kalau dia ni ahli neraka, Allah permudahkan baginya amalan ahli neraka. Itu pertama. Jadi kita ni kena beramal, sebab kita pun tak tahu takdir kita kan. Yang kedua, Allah Ta'ala juga telah menentukan bahawa innamal a'malu bil khawatim. Amalan ni ditentukan dengan pengakhiran. Jadi kita beramal, kita tak tahu akhir kita macam mana. Kita berusahalah. Berusaha, berdoa, kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh jadi ada orang tu amalan dia seumur hidupnya baik, tapi di hujung hayat dia berubah, dia jadi buruk, mati dalam keadaan tersebut. Maknanya Allah takdirkan dia begitu. Ada orang amalan awal dia baik, tapi di hujung akhirnya dia berubah jadi baik, kemudian bertaubat, mati dalam keadaan taubat, masuk syurga. Jadi takdir Allah ni rahsia Allah. Hak bahagian kita, seorang ulama sebut, dia kata, kenapa kita sibuk bahagian Allah sedang kita sepatutnya sibuk bahagian kita? Ya, Allah tuntut dan Allah tentukan. Nah, Allah tentukan sesuatu dan Allah tuntut
sesuatu. Kita sibuk dengan apa yang Allah tuntut pada kita. Maknanya apa yang Allah perintahkan kepada kita, yang tu kita sibuk dengannya. Soal apa yang Allah Ta'ala tentu tu rahsia Allah. Bila kita nak mati pun kita tak tahu. Kita pun tak boleh nak argue apa, kenapa dia ni mati kecil, dia ni mati tua. Kita tak boleh nak argue sebab apa? Sebab beriman dengan takdir ni ada 4 perkara. Ya tadamman, mengandungi 4 perkara. Beriman dengan takdir mengandungi 4 perkara. Dan memang sebenarnya dia benda yang besar untuk kita percaya, sebab itu dia termasuk rukun iman. Yatadamman arba'at umur, mengandungi 4 perkara. Pertama, beriman dengan takdir mengakui bahawa ilmu Allah yang maha luas. Allah mengetahui semua detail kejadian manusia, kejadian alam, daripada awal sampai akhir. Benda yang dah berlaku atau belum lagi berlaku, semuanya berada dalam ilmu pengetahuan Allah. Pertama, jadi macam mana Allah Ta'ala tulis takdir? Kita tak heran, sebab Allah ni maha mengetahui. Kita je tak tahu. Kita tak boleh nak ukur macam mana Allah Ta'ala tu dengan ilmu kita, tak boleh. Tapi kalau kita kata Allah menentukan takdir dengan ilmu Allah, boleh lah. Pasal apa? Sebab Allah ni dia tahu semua perkara, sehingga ilmunya satu biji benih dalam tanah, dalam kegelapan tu pun Allah tahu. Tidak ada satu daun pun yang gugur di atas muka bumi ni kecuali dia dah berada dalam ilmu pengetahuan Allah. Apa yang belum berlaku, apa yang sudah berlaku, semuanya dalam ilmu Allah. Jadi ukurlah takdir dengan ilmu Allah. Yang kedua, beriman dengan takdir mengandungi keimanan bahawa semua yang Allah takdirkan, Allah tulis di Lauh Mahfuz. Jadi kita ni ada satu kitab Lauh Mahfuz yang tersimpan di sisi Allah, yang Allah Ta'ala dah tulis semua takdir kejadian ini daripada awal sampai akhir. Bila berlaku kiamat sampai lepas kiamat, bila pun siapa masuk syurga, semuanya sudah ada dalam ilmu pengetahuan Allah, dalam Lauh Mahfuz. Jadi semua tertulis. Yang ketiga, tidak akan berlaku sesuatu pun dalam dunia ini, dalam alam semesta ini, kecuali dengan kehendak Allah. Kecuali dengan kehendak Allah. Semuanya. Tak ada benda yang berlaku luar kehendak Allah. Kalau orang tanya, Allah tak tahu ke manusia di Syria tu kena bom? Jawapan dia berlaku dengan kehendak Allah. Apa sebab Allah berkehendak? Yang tu kena kembali kepada poin nombor 1. Ilmu Allah tu maha luas, banyak benda yang kita tak tahu tapi Allah tahu. Jadi kita serahkan dia kepada ilmu Allah. Allah tak tahu tak kita ni kena buat naya, kena buat zalim, kena buat jutu, kena jahat, orang Islam kena bunuh. Allah tahu. Dan Allah berkehendak berlaku. Kenapa Allah Ta'ala kehendak berlaku? Allah tak sayang ke? Rujuk kembali kepada poin nombor 1. Ilmu Allah yang maha luas. Dia maha bijaksana. Okay? Jadi poin nombor 3 dalam beriman dengan takdir, semua yang berlaku adalah dengan kehendak Allah, dan tidak akan berlaku sesuatu pun jika tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi semua benda berlaku ni, Allah Ta'ala nak takdir ni, memang Allah Ta'ala berkehendak. Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak, tak akan berlaku. Sama ada dari kebaikan ataupun keburukan. Orang tu boleh curi. Memang sebab Allah berkehendak dia boleh curi. Kalau Allah tak berkehendak, dia tak boleh curi. Habis tu kenapa Allah berkehendak dia boleh curi? Kembali rujuk kepada ilmu nombor 1. Pasal apa? Ilmu Allah. Ada hikmah yang kita tak tahu. Boleh jadi kebaikannya ada pada penerima. Macam contoh Nabi
Musa berjalan dengan Khidir. Nah, siapa pun ikat orang rosakkan kapal. Zahirnya kita nampak macam tak baik, tapi ada kebaikan yang rupa-rupanya diselamatkan kapal tu daripada pemimpin yang zalim. Jadi kembali kepada ilmu Allah. Poin yang keempat dalam beriman dengan takdir, satu, tidak akan berlaku kecuali dengan kehendak Allah. Poin yang keempat ialah tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari takdir Allah. Tak ada sesuatu pun. Semua. Tak ada orang boleh kata saya buat benda ni, yang ni bukan hak takdir Allah. Tak ada. Sama ada manusia, jin, bulan, bintang, langit, bumi, burung, lautan, ikan, semua biji benih yang dalam tanah sekalipun, bila dia nak tumbuh ke tak tumbuh ke, semua makhluk tertakluk kepada takdir Allah. Kita beriman dengan takdir, 4 perkara. Jadi kita serahkan takdir ni, soal takdir ni kepada Allah. Kita beramal, itu kerja kita. Soal takdir itu rahsia Allah. Cuma kita beriman apa saja yang berlaku adalah dengan kehendak Allah. Persoalan yang seterusnya dalam bab takdir, boleh tak ubah takdir? Itu soalan famous. Boleh tak ubah takdir? Baik, sebelum kita jawab boleh ataupun tidak, ubah ni biasanya kita dah tahu satu benda, kita ubah benda tu kepada yang lain. Nah, soalnya kita tahu dah ke takdir kita nak ubah ke tidak. Nah, so kita tak tahu, kita berjalan lah. Makna selama kita berjalan, itu dalam takdir Allah. Tapi dia kata lagi, bolehkah kalau orang tu dulu dia, dan ada hadis yang Nabi SAW sebut, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang menolak qada dan qadar melainkan doa. Maka hadis ni memberi gambaran ada sesuatu yang boleh menghalang takdir dari berlaku. Maka para ulama bincang masalah ni. Memahami hadis ni kena hati-hati. Jadi ada di takdir ni dibahagi kepada 2. Satu, takdir mubram. Dia panggil al-qada'u mubram. Yang kedua, al-qada' mu'allaq dan mubram. Mubram ni benda yang tidak boleh diubah. Maknanya semua ni, bila apa yang Allah Ta'ala tentu tak berubah sampai bila-bila. Mu'allaq ni takdir yang Allah Ta'ala tentukan tapi berdasarkan sesuatu. Maknanya ada ulama sebut takdir mubram ni di Lauh Mahfuz. Takdir mu'allaq ni yang Allah Ta'ala bagi kepada malaikat. Kalau manusia ni dia buat macam ni, maka rezeki dia begini-begini. Kalau dia tak buat, rezeki dia setakat ni. Kemudian orang ni, kalau dia bersedekah, umur dia setakat ni. Kalau dia tak sedekah, umur dia pendek lagi. Takdir mu'allaq dipanggil, bergantung kepada amalan hamba. Tapi di sisi Allah, dia tak ada. Di sisi Allah, Allah dah tahu yang awal yang akhir. Hatta pilihan dia. Kalau Allah Ta'ala kata malaikat dia ni buat gini, umur dia setara ni. Di sisi Allah, Allah dah tahu natijah akhirnya apa yang hamba ni akan buat. Jadi ada yang sebut yang mubram tu di sisi Allah, mu'allaq tu di sisi catatan malaikat. Apa pun kita pun tak tahu yang mana satu mubram, yang mana satu mu'allaq dalam takdir kita. Jadi poin saya di awal tadi, kerja kita adalah melaksanakan tuntutan Allah, bukan mempertikaikan ketentuan Allah. Kita pun tak tahu. Jadi apa yang kita kena buat? Beramal. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita bagi jalan
ke syurga. Tu ya. Dan kalau orang tu tiba-tiba takdir dia mendahului dia, nak kata apa? Sebab dia milik Allah. Tapi jangan pun bila kita tak payah beramal lah, kita suruh pada takdir lah. Yang tu salah lah. Sebab Nabi pun tak suruh lagu tu, dan dalam keadaan tu dia tidak mematuhi perintah Allah, maka jangan dia bersandar kepada takdir kalau dia tiba-tiba diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia tidak beramal. Minta hidayah dengan Allah. Kalau kita nak selamat, minta hidayah dari Allah. Minta doa kepada Allah biar Allah bagi kita petunjuk dan sebagainya. Jadi itu penjelasan ringkas dalam soal takdir. Beriman dengan takdir ni memang banyak manusia pertikaikan. Sampai adanya Qadariyah, adanya Jabariyah, kumpulan-kumpulan yang mana mereka ni muncul kerana terlalu banyak berfikir soal takdir. Ada yang kata takdir ni Jabariyah, makna kita ni terpaksa. Waktu kita nak makan ni, bukan kita nak makan sebenarnya, tangan kita tiba-tiba tak ada kehendak kita. Tak. Ada pula kata kita ni Qadariyah. Qadariyah ni kita yang menentukan takdir kita, tak ada kaitan dengan Tuhan. Kalau mu nak baik, buat baik. Kalau tak baik, jahat. Itu dia panggil Qadariyah. Jadi ahli sunnah tu tidak. Ahli sunnah di tengah-tengah. Kita buat dan kita ada kehendak, tapi kehendak kita bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada dua kehendak di situ. Tapi kehendak yang lebih utama adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan dengan apa yang Allah Taala berkehendak. Kalau Allah Ta'ala nak, jadi. Kalau Allah Ta'ala tak nak, kita nak pun tak jadi. Okey? Boleh faham? Ringkas ya tu. Kalau nak cerita panjang lagi, tak habis lagi kita ayat ni. Ni pasal saya jawab ni kerana ada timbul persoalan bila orang tanya semalam. Okey? Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Kita doa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kesudahan yang baik, memberikan kepada kita husnul khatimah, dan menyibukkan diri kita dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Soal rahsia Allah jangan cara banyak, itu kerja Allah. Serahkan kerja Allah pada Allah. Nanti kita pula kenapa Allah Ta'ala buat langit ni macam ni, kenapa duk fikir macam-macam. Itu kehendak Allah, bukan kerja kita. Baik, ayat hari ni fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Janganlah engkau wahai Muhammad menaruh perasaan ragu-ragu tentang sia-sianya apa yang disembah oleh orang musyrik itu. Hari ni jangan kita ragu lagi bahawa Allahu Akbar. Mari duduk tepi duduk. Duduk. Happy banyak elang kita hari ni. Baik. Jangan engkau merasakan ragu tentang sia-sianya apa yang disembah selain Allah. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Mereka tidak menyembah melainkan sama seperti yang disembah oleh datuk nenek mereka. Datuk nenek mereka yang musyrik dulu. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan bagi mereka bahagian mereka dari azab yang telah ditentukan dengan tidak dikurangkan. Jadi relate dengan cerita umat terdahulu yang diazab, maka samalah apa yang mereka sembah pada saat ini daripada selain Allah sama dengan apa yang kaum-kaum dahulu sembah selain Allah. Maka jangan lagi ragu bahawa Tuhan itu semuanya selain daripada Allah adalah batil. Okey?
Jangan ragu. Bila kita tengok Tuhan, bukan Tuhan. Ni sebab tu ada orang kata dia belajar akidah ni jadi berat dia jadi. Masa dia belajar bab fiqh ni ringan, kita kerja kita je. Sebab bila kita belajar fiqh, kita hanya belajar tentang bagaimana kita nak menyempurnakan amalan kita. Tapi bila kita belajar akidah, kita kena bersihkan hati kita ni daripada unsur-unsur syirik. Mana kita kena tengok agama lain tu dalam keadaan tambah seorang lagi hari ni. Sudah dah lah. Ni nama dia Abdul Basit. Baru pula. Okey. Makan, duduk situ makan dengan abang. Tak apa. Sikit lagi. Tak apa, biarlah duduk situ. Baik. Jadi apa yang disembah bila kita belajar tauhid, ni dia makan sana ke belakang? Dia makan apa? Bila kita belajar tauhid, kita kena menyucikan diri dari kesyirikan. Jadi ada mungkin dia rasa berat lah, sebab dia ada nak kena tengok orang lain sebagai batil. Kalau kita tak belajar tauhid, kita kata tak apalah, orang lain cara dia, kita cara kita, begitu saja. Tapi bila kita belajar tauhid, kita nak belajar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Lepas tu lain daripada Allah tu macam mana? Kita kena kata dia adalah Tuhan yang tidak benar. Yang tu orang rasa berat. Tak? Sebab apa? Sebab kita nak kena kata selain daripada Allah tu salah, batil. Dan inilah indahnya, walaupun orang kata berat, tapi inilah indahnya belajar akidah. Kerana kita menyucikan diri kita daripada syirik. Dan memang nak cuci tu kena sental. Tak? Nak cuci tu kena ada rasa berat. Macam orang menyucikan diri. Penyucian diri paling besar, paling tinggi adalah menyucikan hati dari kesyirikan. Orang boleh sucikan diri daripada sifat mazmumah. Sucikan diri daripada berdusta, mencaci, mengumpat, menyucikan diri daripada sifat-sifat mazmumah. Tapi penyucian diri paling utama ialah menyucikan diri dari syirik. Sehingga bila kita tengok Tuhan selain dari Allah, kita kata dia bukan Tuhan. Sehingga kita boleh lalu depan berhala, kita rasa tak selesa pun kita tak rasa, sebab adanya kuasa pada kita. Rasa mungkin ni sebab kesyirikan yang berlaku, sebab dosa yang banyak menyebabkan hati kita tidak tenang. Bila orang jumpa hantu, sahabat-sahabat dulu bila jumpa hantu, dia pula kejar hantu. Orang lah ni hantu kejar dia, jadi takut. Bila kita tengok cerita-cerita duk syirik dan sebagainya, kita rasa tak seronok. Pasal apa? Ini syirik kepada Allah. Sebab kita sayang kepada tauhid. Jadi nak belajar ilmu tauhid ni sampai kepada kita menyucikan hati kita dari segala kesyirikan, hatta kita melihat sesuatu yang mereka sembah selain dari Allah adalah Tuhan yang palsu, bukan sebenar. Jadi jangan ragu. Pasal apa? Pasal Tuhan yang mereka sembah tu sebenarnya batil. Dan jangan ragu bahawa mereka yang syirik akan diazab oleh Allah di hari akhirat. Jangan ragu. Sebab apa? Sebab Allah telah datangkan cerita bagaimana azabnya kaum terdahulu yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata, takkan Ustaz dia kan baik. Ni, kita dalam tauhid ni, kita nak kena tengok walaupun dia baik, tapi hak Allah lebih kita sayang daripada hak dia. Itu bahaya, bukan bahayalah, bukan panggil memang berat lah belajar akidah ni. Beban sikit. Ada orang tak suka belajar akidah sebab dia rasa macam dia tak suka. Dia kata dulu bila saya tak belajar tauhid, saya tak tengok orang lain dengan pandangan yang macam tu. Kan? Kita tengok happy, biasa je berlaku. Bukan
Semua kita macam tu juga. Saya dulu pun macam tu juga. Tapi makin kita belajar tauhid, makin kita rasa berbezanya Islam dengan yang lain. Kalau kita tak belajar tauhid, kita tak belajar akidah, kita rasa Islam tu boleh jadi, sebahagian orang kata sama je dengan agama lain. Dia adalah one of the options. Maknanya beberapa pilihan yang ada, Islam ni salah satu daripada pilihan tu. Dia benar, yang lain tak benar. Tapi level dia masih lagi, ni agama, ni pun agama. Tapi bila kita belajar tauhid, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, sehingga akhirnya kita sampai ke tahap Islam di langit, selain daripada Islam itu adalah di bumi, di tanah. Maknanya jauh, panggil setinggi, jauh panggang dari api, ataupun sejauh langit dan bumi. Islam tu tak terbanding kerana dia satu-satunya agama yang benar. Itu natijah bila kita belajar tauhid. Akhir sekali kita tengok pada agama lain selain daripada Allah, mereka adalah agama yang batil. Tapi bukan sebab kita nak benci kepada mereka semata-mata, tak. Tapi sebab kita sayang kepada Allah, dan kita kena kesianlah kepada orang yang lain. Nak kena ajak dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ragu tentang kebenaran Islam dan kebatilan sembahan selain dari Allah. Boleh? Kadang-kadang kita siapa pekat tengok patung pun kita rasa gerung lagi. Ada orang tengok patung tu rasa gerung. Takut Takut ke apa? Takut ke dia ada kuasa gaib? Dia tak ada, dia patung je. Apa tak? Bila kita belajar tauhid, siapa kita, kadang-kadang orang kita percaya benda-benda yang karut-marut, khurafat. Kalau buat macam ni jadi macam ni, kalau macam ni jadi macam. Tak ada. Semuanya berlaku dengan kaedah takdir 4 perkara. Semua yang berlaku dengan kehendak Allah. Tak ada orang yang boleh berkuasa melainkan Allah. Jadi fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Ma ya'budun illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Apa yang mereka sembah sama dengan yang kaum Nabi Hud sembah. Hancur mereka. Apa yang mereka sembah sama dengan kaum Nabi Nuh sembah. Hancur. Apa yang mereka sembah sama dengan kaum Madian sembah. Hancur. Apa yang mereka sembah sama dengan yang kaum Fir'aun sembah. Hancur lebur. Semua yang sembah selain dari Allah hancur lebur. Yang tinggal hanyalah Allah. Yang ni indahnya tauhid. Kita kata indah lah. Sebab apa? Sebab kita kembali kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi. Abdul Aziz, jangan lalu depan kamera. Orang nak ambil gambar habis. Main duduk sini. Masih duduk sini. Baik, hari ni kita berhenti setakat tu. Hari ni ada 2 hero dekat kita ni. Jadi kita baca satu ayat je hari ni, kerana kita sebut pasal takdir tadi. InsyaAllah kita sambung besok hari berkaitan dengan sambungan ayat-ayat yang ni. Saya ingat kena sebut agak hati-hati sebab maknanya agak besar. Walaupun satu ayat, sebab kita tengok sebagai contoh. Ya nanti. Sebab bila kita tengok ayat-ayat di sini, ayat tentang wala tarkanu fastaqim wa inna kullal lamma la yuwaf. Setiap ayat ni ada makna yang besar. Poin-poin yang besar yang kita kata penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jadi insya-Allah kita sambung besok hari. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.